Anas bin Nadri, ya Rasulullah, atuksaru saniyatu Rabbi, la wallazi ba'athaka bil haqqi la tuksaru saniyatuha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitabullahi kisasu faradiyal qaumu fa'afau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi man law aqsama ala Allahi la'abarahu. Muttafaqun alaihi wa lafzun lil Bukhari. Dari Anas bahawa Rubai binti An-Nadar, saudara perempuan ayahnya, meletakkan gigi depan gigi seri seorang gadis. Lalu mereka meminta maaf, namun keluarga gadis menolak. Kemudian mereka menawarkan denda, namun tetap mereka tolak. Menghadaplah keluarga gadis kepada Rasulullah dan mereka menolak kecuali kisah. Anas bin Nadar berkata, wahai Rasulullah, apakah gigi depan Rubai juga akan diletakkan di kisah? Tidak, demi Rabb yang telah mengutusmu dengan kebenaran, gigi depannya tidak akan diletakkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Anas, kitabullah memerintahkan kita, maka ridalah keluarga gadis dan mereka memberi ampunan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hamba Allah itu, kalau ada yang bersumpah dengan nama Allah, ia akan melaksanakan. Muttafaq alaih, dan lafaznya menurut Al-Bukhari. Biografi perawi. Rubai adalah saudari Anas bin An-Nadar, iaitu bibi Anas bin Malik, dan ia bukan Rubai binti Muawiyah. Dalam kitab Sunan Al-Bayhaqi bintu Muawiyah, penulis berkomentar itu merupakan kesalahan tafsir hadis. Ada beberapa perkara pokok dalam hadis ini. Pertama, hadis tersebut merupakan dalil mewajibkan kisah bagi yang meretakkan gigi, walaupun disebutkan dengan keseluruhan gigi, padahal hanya beberapa gigi tertentu. Namun hal itu diambil dari firman Allah, jiwa dibalas dengan jiwa. Quran Al-Ma'idah ayat 45. Ijma' juga menetapkan kisah bagi mencabut gigi lainnya dengan sengaja, sedangkan meretakkan gigi juga dikisah berdasarkan hadis ini. Ulama berkata, jika kamu ingin kisah yang serupa tanpa melebihi batas ketentuan, Abu Dawud berkata, saya bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, apakah gigi juga dikisah? Dia menjawab, ya, diletakkan seperti gigi yang diletakkan. Sebagian mereka berkata, hadis ini mungkin maksudnya adalah dicabut, bahawa maksud daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam utirat adalah kuliat, iaitu dicabut, adalah pendapat yang jauh. Sedangkan mengenai tulang, ulama telah menetapkan ijma' bahawa tidak diberlakukan kisah jinayah pada tulang kerana dikhawatirkan akan menyebabkan kematian dan juga tidak bisa membalas dengan setimpal. Al-Laith, Asy-Syafi'i dan Al-Hanafiyah mengatakan tidak ada kisah jinayah pada tulang kecuali gigi, kerana tulang itu ditutupi dengan kulit, daging dan urat saraf sehingga tidak mungkin untuk membalas dengan semital. Seandainya bisa dilakukan dengan setimpal, tentu diperlakukan kita. Akan tapi kita tidak mungkin bisa mencapai tulang kecuali akan mengenai organ lainnya yang tidak bisa ditentukan. Kedua, perkataannya, apakah engkau wahai Rasulullah akan meletakkan gigi depan Rubai? Ini adalah bentuk pertanyaan, tetapi bukan untuk minta jawapan, melainkan mengharapkan untuk tidak dilaksanakan. Ada yang menafsirkan maksud dari pertanyaan itu bukan untuk menentang hukum yang akan diputuskan, melainkan menguatkan keinginannya agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, bahkan diperkuatkan lagi olehnya dengan bersumpah dengan nama Allah.
Ada yang berpendapat bahawa sumpah itu diucapkan sebelum diketahui bahawa kisah harus dilaksanakan. Dan ia mengira bahawa hukumannya adalah antara diwajibkan membayar diat atau dimaafkan. Maka Nabi menegaskan kepadanya, wahai Anas, Allah memerintahkan kisah. Ada yang berpendapat bahawa ia tidak bermaksud untuk mengingkari ketentuan Allah. Namun hal itu disampaikan kerana benar-benar berharap semoga Allah memberikan ilham kepada si pendakwa agar mau memaafkan dan menerima denda. Demikianlah kejadian selanjutnya. Harapannya agar Allah memberikan ilham dan ketetapan Nabi SAW yang membolehkannya bersumpah pada masalah seperti merupakan dalil yang membolehkan bagi seseorang bersumpah terhadap perkara-perkara yang sangat mungkin terlaksana. Ketiga, sabda Nabi SAW, Allah memerintahkan untuk melaksanakan kisah. Masyhurnya berharakat marfu kerana terdiri daripada mubtada dan khabar, dan boleh juga kalimat yang pertama mansub menjadi masdar dan kata kerja mahdhuf. Tidak disebutkan kalimat yang kedua menjadi mansub, menjadi objek dari kata kerja yang pertama atau kata kerja yang ditentukan, atau mungkin menjadi kalimat lainnya. Ada yang berpendapat yang disebutkan dengan kalimat Alkitab adalah hukum, maksudnya hukum Allah untuk melaksanakan kisah. Ada yang berpendapat seperti yang diisyaratkan dalam firman Allah Ta'ala, dan juga pun ada kisahnya. Al-Ma'idah ayat 45. Maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Al-Quran An-Nahl ayat 126, gigi dengan gigi. Al-Ma'idah ayat 45. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara hamba Allah keheranan Nabi terhadap sumpah Anas agar tidak melaksanakan perbuatan untuk orang lain dan melaksanakan untuk lainnya. Masalah sumpah seperti ini apabila tidak sesuai dengan keinginan, maka ia harus membayar kafarat. Akan tetapi Allah Ta'ala mengilhami terdakwa bahawa memaafkan jinayat bibitnya sesuai dengan sumpah yang diucapkan Anas sehingga Anas tidak membayar kafarat. Ketetapan peristiwa ini menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan kepada Anas melaksanakan sumpahnya, dan dia termasuk daripada hamba-hamba Allah. Kalau bersumpah, maka ia akan dikabulkan Allah Ta'ala. Hadis ini juga membolehkan untuk memuji kepada sesiapa yang mengalami hal seperti peristiwa tersebut jika ia tidak menimbulkan fitnah. Alhamdulillah. Seperti hadis yang dibacakan ini, kita lihat banyak faedah yang boleh kita raikan. Hadis ini menceritakan tentang Rubai'ah bintu Nadar pakcik kepada Anas telah melakukan, dia kata melakukan sesuatu kepada jariah dia, melakukan sesuatu kepada dia telah melakukan gigi depan jariah tadi sehingga letakkan. Maka dengan itu mereka telah meminta kepadanya untuk memaafkannya. Tapi mereka enggan. Keluarga jariah tadi enggan.
Kita baca dulu hadisnya. Dari Anas bahawa Rubai ini binti Nazar, saudara perempuan ayahnya meletakkan gigi depan gigi seri seorang gadis. Dia telah meletakkan gigi depan gigi seri. Gigi seri ni kita tahu gigi yang kita di depan ni bahasa Melayu apa? Gigi dalam ada sebahagian ulama, sebahagian bahasa Melayu mengatakan gigi seri. Kerana dengan adanya gigi depan ni nampak seri seseorang. Jadi dia telah meletakkan gigi depan seorang gadis. Lalu mereka meminta maaf. Namun keluarga gadis menolak. Kemudian mereka menawarkan denda. Mana mereka sanggup untuk didenda. Namun tetap ditolak. Menghadaplah keluarga gadis kepada Rasulullah dan mereka menolak kecuali qisas. Anas bin Nadar berkata dengan bertanya, wahai Rasulullah, apakah gigi depan Rubai'i juga akan diletakkan? Soalannya bukan untuk tidak dikisas, tetapi untuk meminta keringanan supaya tidak dikisas. Ini adalah salah satu uslub daripada uslub bahasa Arab. Didatangkan, nampak bentuknya bentuk bertanya, tapi sebenarnya meminta supaya tidak dikisas. Lalu beliau berkata, tidak demi Rabb. Dia telah mengatakan tidak demi Rabb. Demi Rabb maknanya dia telah bersumpah. Demi Rabb yang telah mengutusmu dengan kebenaran, gigi depannya tidak akan diletakkan. Dia bersumpah dengan mengatakan gigi depannya tak akan diletakkan. Ini permasalahan masuk kepada permasalahan sumpahan. Jadi sebelum kita teruskan, kita akan terangkan sedikit sebanyak tentang sumpahan. Ini pernah kita bincangkan tentang sumpahan pada masa yang lepas. Siapa ingat bila? Saya minta ingat. Mungkin dalam beberapa setahun, mungkin berbulan-bulan lepas lah. Tentang sumpah. Sumpahan ada berapa? Saya ingatkan semula. 3 jenis. Apa dia sumpah dia? Apa dia? Okey, kalau you kata dengan lafaz yang dia sebut yang menunjukkan sumpahan. Dengan depankan dengan nama dengan wawul qasam, ta'ul qasam, dengan ba'ul qasam boleh juga. Jadi kita lihat apabila sumpah ni dilakukan, maka dia ada hukum. Sumpahan itu ulama telah terangkan dia ada 3 macam. Pertama, yaminul munaqid. Yamin yang munaqid, mana dia telah berlaku, mana dia bercakap benar, maka dengan itu sumpahan dia itu berlaku manusia akan dikira. Dan ada sumpahan yang dinamakan yaminul ghamus, sumpahan palsu. Sumpahan palsu adalah dosa besar. Satu lagi sumpahan adalah dinamakan sumpahan bermain. Lidah kita terlampau kerap gunakannya sampai dalam bahasa Arab atau orang Arab menganggapnya sebagai sumpahan yang laghul yamin, dinamakan laghul yamin. Jadi kita kata ada 3 jenis sumpahan. Laghul yamin, yaminul munaqid, dan satu lagi apa? Yaminul ghamus. Dan kita lihat tentang sumpahan, setiap orang yang bersumpah, sumpah ni apabila kita menyebut nama Allah, kita menyebut nama yang diagungkan untuk memberi kepercayaan kepada orang yang mendengarnya, dan mereka mempercayai
apa yang kita sumpahkan. Dengan sumpahan-sumpahan tersebut, sumpahan itu kalau dia adalah termasuk yaminul ghamus, maka sumpahan itu sebagaimana dinamakan yaminul ghamus, maknanya sumpahan yang akan menjerumuskan dia dalam neraka. Sebab sumpahan itu dia akan dimasukkan dalam neraka kerana sumpahan dia, sumpahan dusta dia. Dan sumpahan dusta adalah melakukan sumpahan dusta adalah berdosa besar. Sehingga di antara mereka yang melakukan dosa-dosa sumpahan dusta, Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan dalam neraka dalam keadaan tidak menerima atau tidak berbual, tidak bertutur dengan dia. Dan dia di akhirat dalam keadaan hina. Jadi sumpah ni bukan perkara yang senang. Dalam kita bersumpah, kita harus tahu bahawa kita tidak boleh bersumpah dengan bermain. Dan kalau kita dah bersumpah dan sumpah ni betul, maka kita lihat kalau sumpah ni tersebut tidak dilaksanakan. Seperti dia sumpah saya hendak berpuasa 3 hari. Kalau dia tak puasa 3 hari, dia perlu membayar kafarah sumpah dia. Kafarah sumpah dia harus di antara sumpahan yang dia perlu bayar, dan dia juga perlu sebagaimana Allah SWT firmankan tentang sumpahan yang orang yang telah melakukan, mereka perlu bayar bayar kafarah sumpah tadi. Dan jadi kita lihat, jadi apa berlaku pada Anas ni, setelah beliau minta syafaat daripada Nabi SAW, daripada hadis ini menunjukkan bahawa beliau tidak tahu bahawa diwajibkan qisas. Jadi sebenarnya bukanlah apa yang diminta pada beliau untuk dihilangkan qisas, tapi lebih kepada meminta untuk dirohsahkan, untuk dimaafkan daripada dikenakan qisas. Tapi itulah apabila beliau telah mengatakan demi Allah, maka telah jatuhlah permasalahan sumpah. Jadi tidak, kalau sumpahannya dah bersumpah, kalau tidak dapat laksanakan, maka dia perlulah melaksanakan kafarah sumpah dia. Tapi di sini Nabi SAW dalam masalah ini, beliau telah mengatakan bahawa tidak boleh melainkan dia mestilah melaksanakan sumpahan tersebut. Dia mestilah melaksanakan, agar dilaksanakan kepada perempuan tadi, pada orang yang meletakkan gigi perempuan tadi, dilakukan qisas. Jadi apabila beliau telah bersumpah, maka Nabi SAW mengingatkan kepada sebahagian daripada umat Nabi SAW, ada beberapa hadis yang dalam bab ini telah menerangkan inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Yang bermaksud sesungguhnya di antara hamba Allah itu, kalau ada yang bersumpah dengan nama Allah, dia akan melaksanakan. Mana Allah akan laksanakan sumpah dia. Jadi dia tak perlu bayar sumpah dia. Tak perlu bayar kafarah sumpah. Jadi kita lihat, ada hadis yang lain, inna rubba ash'ath aghbar mardudu ladal bab idza aqsama 'ala Allah la abarrah. Nabi SAW telah bersabda, sebahagian daripada orang ash'ath, rambutnya kusut masai, aghbar, kotor bolor, berhabuk, mardudu ladal bab, dia kalau nak masuk mana-mana pintu rumah ataupun majlis, mesti galang. Tapi kalau dia bersumpah, pasti Allah SWT akan kotakan sumpahan dia.
menunjukkan bahawa di antara hamba-hamba Allah, di antara mungkin di sisi masyarakat, mata pandangan masyarakat hina misalnya. Tapi Allah SWT kalau dia telah bersumpah, Allah akan pastikan dia akan terlaksana sumpah dia. Tak perlu dah dibayar sumpah dia. Seperti contohnya adalah hadis yang tadi. Di mana ketika Anas telah bersumpah, maka orang yang keluarga perempuan tadi, dia nak kisos. Tapi apabila beliau bersumpah tadi, Allah SWT kotakan sumpahan Anas tadi, sehingga dia pun terima akan syafaat daripada Nabi SAW. Tidak dimaafkan perempuan keluarganya yang Anas tadi. Di sini menunjukkan kepada kita beri pentingnya jangan kita memperlekehkan orang-orang, terutama lagi kita lihat di kalangan sahabat. Di sini menunjukkan bahawa sebahagian daripada mereka, apabila mereka bersumpah, pasti Allah SWT akan mengutarakan sumpah tersebut. Menunjukkan bahawa kedekatan ataupun dia punya kedudukan di sisi Allah SWT, di mana Allah SWT tidak menyuruh atau menyebabkan dia membayar sumpah dia. Jadi dengan itu kita lihat daripada hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang sumpahan yang Allah SWT telah kotakan yang disumpahkan terhadap bahawa perempuan tadi tidak akan dikisas. Jadi menunjukkan kepada kita, walaupun kita lihat dia bukan untuk menolak akan kisos, tapi di sini ia adalah permintaan beliau supaya Nabi tidak mengkisasnya. Dengan pengetahuan bahawa bukanlah dia untuk mengelakkan diri daripada kisas. Kerana kitab Allah, hukum Allah SWT adalah yang semestinya dilaksanakan. Ada soalan? Ikhwan? Tak ada? Jadi kita lihat daripada hadis yang dibacakan tadi. Suatu hadis yang saya lebih terngiang-ngiang hadis tersebut adalah yang serupa seperti dia. Rubba ash'as aghbar mardudu ladal bab idza aqsama 'ala Allahi la abarrah. Sebagian orang yang rambut kusut mahsai, yang berhabuk, sekiranya dan dia kalau nak masuk semana-mana tempat, dia akan ditolak, tak dibenarkan masuk. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, pasti Allah akan kotakan sumpahan dia. Menunjukkan kepada kita bahawa di kalangan hamba-hamba Allah, ada di antara mereka yang kedekatan dia kepada Allah begitu dekat, maka Allah SWT akan mengotorkan sumpahannya. Jadi kita janganlah memperlekehkan orang-orang lain atau sebagainya, kerana kita haruslah tahu bahawa Allah SWT menilai dengan cara yang kita tak tahu penilaian Allah SWT kepada orang lain. Wallahu ta'ala. Ada soalan? Kita ada, kita lanjutkanlah. Silakan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qutila fi immiya aw rimmiya bihajarin aw sawtin aw asan fa'aqalluhu aqlul khata'i wa man qutila amdan fahuwa kawadun wa man ala dunahu fa alaihi laknatullah. Akhrajahu Abu Dawud, An-Nasa'i wa Ibnu Majah bi isnadin qawiyyin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh dengan tidak diketahui pembunuhnya atau terkena lemparan batu atau kena cambuk atau kena tongkat, maka dendanya adalah denda bunuh kerana kekeliruan. Barang siapa yang dibunuh dengan sengaja, maka dendanya adalah kisah hukum mati. Barang siapa yang menghindar dari berlakunya hukuman itu, maka baginya adalah laknat Allah. Hadis Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad yang kuat. Penjelasan kalimat dalam kitab An-Nihayah disebut makna dua lafaz tersebut, iaitu sekelompok orang yang di tengah-tengah mereka terdapat korban pembunuhan yang tidak jelas identitasnya dan juga pembunuhnya, maka hukumnya adalah sebagai pembunuhan kerana kesalahan yang mewajibkan dia. Tafsir hadis. Hadis ini mempunyai dua hal perkara penting. Pertama, merupakan dalil terhadap korban pembunuhan yang tidak diketahui pembunuhnya diwajibkan untuk membayar diat atas asbabnya. Lahirnya tidak disuruh untuk bersumpah terlebih dahulu. Namun ada perbezaan ulama dalam masalah ini. Al-Hadawiyah berkata, apabila sekelompok orang yang di tengah-tengah mereka terdapat korban pembunuhan itu berkumpul mengelilingi, diketahui jumlahnya di korban, maka masing-masing mereka akan harus bersumpah dan berlaku atas mereka hukum yang berkaitan dengan sumpah dan diat. Namun jika mereka tidak diketahui asal usulnya, maka diatnya diambilkan dari Baitul Mal. Al-Qatabi berkata, ulama berbeza pendapat apakah diambilkan dendanya dari kas negara atau tidak. Ishaq berkata, wajib hukumnya diambil diat dari kas negara. Beralasan bahawa si korban adalah beragam Islam dan meninggal kerana perbuatan salah satu dari kaum muslimin, maka diatnya diambilkan dari kas negara. Al-Hasan berpendapat bahawa diatnya dibayar oleh siapa hadir mengelilingi si korban kerana ia meninggal hasil dari perbuatan mereka, maka diwajibkan atas mereka dan tidak bagi yang lainnya. Malik berkata, tidak ada kisah dan juga diat kerana jika tidak diketahui siapa pembunuhnya, lalu siapa yang diwajibkan membayarkan diatnya. Asy-Syafi'i berkata, dihadirkan wali si korban pembunuhan, lalu dikatakan kepadanya, panggillah siapa yang engkau kendaki, lalu bersumpahlah. Jika ia mau bersumpah, maka ia berhak atas diat tersebut. Jika ia tidak mau, maka terdakwa pembunuhan bersumpah bahawa ia tidak melakukan hal tersebut sehingga ia tidak bisa menuntut diat atasnya. Kerana diat itu tidak diwajibkan kecuali jika ada tuntutan. Apabila kamu ketahui perbezaan ulama dalam masalah ini dan juga tidak ada dasar yang kuat untuk dijadikan sebagai dalil pendapat mereka, maka cukuplah hadis bab ini sebagai dalil. Kerana sanadnya kuat, sebagaimana disebutkan penulis seperti yang telah engkau ketahui. Kedua, sabda Nabi, barang siapa yang dibunuh dengan sengaja, maka wajib dilaksanakan qisas. Merupakan dalil bagi yang membunuh dengan sengaja, maka ia harus diqisas. Dalam masalah ini, ulama mempunyai dua pendapat. Pertama, wajib diqisas. Inilah pendapat Zaid bin Ali, Abu Hanifah dan jamaah ulama lainnya. Berdasarkan pada firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas. Al-Baqarah ayat 178. Dan hadis Nabi SAW, Allah memerintah qisas. Mereka berkata, dengan diat tidak diwajibkan kepada pelaku kecuali ia mau menerima dan mereka tidak boleh dipaksa untuk mewajibkannya. Kedua, pendapat Al-Hadawiyah, Ahmad, Malik dan lainnya, dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i bahawa pelaku pembunuhan dengan sengaja diwajibkan atasnya dua perkara. Dilaksanakan hukum qisas atau hanya membayar diat.
Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membunuh dengan sengaja, baginya dua pilihan, yaitu dikisas atau membayar diat. Hadis riwayat Ahmad, Asy-Syaikani dan lainnya. Hadis dasar hukum mereka ini diwajib dijawab bahawa maksudnya adalah wali korban pembunuhan itu mukhayyar, mempunyai pilihan antara dua hal tersebut dengan syarat si pelaku reda mau membayar diat. Mereka menambahkan penasihat ini mewakili dari dua pendapat tersebut. Pendapat kami berdalil atas sebagian hukum yang wajib dilaksanakan dari ayat atau beberapa hadis, bukan berarti bahawa hukuman lainnya yang juga harus dilaksanakan berdasarkan dalil yang lain. Tidak wajib dilaksanakan semuanya, dilaksanakan dengan melihat kondisinya. Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Abu Surai. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terbunuh atau terluka, maka ia berhak memilih walinya di antara tiga hukuman bagi pelakunya. Hukum kisas, atau diwajibkan membayar diat, atau mungkin dimaafkan. Akan tetapi, jika si pelaku ingin pilihan yang keempat, ingin membunuh lagi, maka ia harus mendapatkan hukuman di antara ketiga pilihan tersebut. Jika sudah mendapatkan salah satu hukuman dari ketiga hukuman tersebut, lalu melakukan pembunuhan lagi, maka balasannya adalah neraka. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, ikhwatal iman. Hadis bersama kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh dengan tidak diketahui pembunuhnya, atau terkena lemparan batu, atau kena cambuk, atau kena tongkat, maka dendanya adalah denda bunuh kerana kekeliruan. Bunuh kerana kekeliruan mana tersalah lah. Mana hukumnya seperti orang yang membunuh tersalah. Barang siapa yang dibunuh dengan sengaja, maka dendanya adalah qisas. Dia kalau dibunuh dengan sengaja, maka hukumannya adalah qisas. Qisas mana kalau dibunuh orang tu, dibunuh seperti mana dia dibunuh. Tapi kita lihat dalam masalah ini ada khilaf berkenaan dengan adakah dia dibunuh dengan cara sama ataupun dibunuh dengan pedang saja. Itu ada khilaf. Tapi kita lihat, kalau sesiapa yang membunuh dengan sengaja, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan bahawa barang siapa yang membunuh dengan sengaja, maka dia akan dimasukkan dalam neraka selamanya, masa yang panjang. Kemudian barang siapa yang menghindar dari berlakunya hukuman itu, dia dasarnya dia kena hukum qisas, dia nak larikan diri dari qisas tersebut, maka baginya laknat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan atau melemparkan laknat dia kepada orang tersebut. Jadi dengan itu kita lihat sebenarnya tak bolehlah seseorang melakukan sesuatu perkara untuk supaya orang tak laksanakan hukum Allah. Hukum Allah adalah qisas. Jadi kita lihat hadis ini menerangkan tentang larangan kepada seseorang meminta untuk dihilangkan qisas. Kerana perbuatan qisas ni adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis yang tadi bersama kita hadis ini tak menunjukkan bahawa sahabat tadi meminta untuk dia berjauhkan daripada qisas, tapi dia hanya meminta untuk didapatkan rukhsah atau dapat syafaat daripada
Nabi SAW. Jadi kita lihat Nabi SAW tetap suruh lakukan kisah. Tapi dengan apa yang bersumpah tadi menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutarakan sumpahan dia. Jadi di hadis ini, hadis yang tadi kita lihat tidaklah menunjukkan bahawa hadis sahabat tadi melakukan perkara itu, kerana tidak, Nabi SAW telah mengatakan fa'alaihi la'natullah. Siapa buat demikian untuk supaya mengelakkan diri daripada dilakukan kisah kepadanya, maka dia akan dapat laknat Allah. Menunjukkan bahawa perbuatan itu perbuatan yang terkutuk. Tak bolehlah kita merasa ringan, merasakan tidak patut dilakukan kisah dan sebagainya, sedangkan dia adalah layaknya dilakukan kisah. Daripada hadis yang bersama kita ada beberapa perkara. Pertama, seseorang yang mati kerana tersilap, seorang pukul satu perkara digunakan, misalnya tongkat ataupun sesuatu perkara yang selalunya tidak membunuh, tapi dia bunuh, dia pukul, dia mati. Jadi pembunuhan ini dinamakan pembunuhan tersilap, bukan pembunuhan sengaja. Melainkan kalau ada sengaja bunuh, itu adalah masuk dalam pembunuhan sengaja. Jadi ini menunjukkan bahawa jenis-jenis pembunuhan dikadarkan, jenis-jenis pembunuhan yang dilakukan. Kalaulah dilakukan pembunuhan itu dengan secara yang tak sengaja, maka dia akan dia dikira sebagai orang yang melakukan dengan tidak sengaja. Jadi kita lihat daripada hadis yang bersama kita menunjukkan bahawa tak bolehlah sesiapa yang telah mencederakan orang lain merasa aman untuk larikan diri daripada mendapat balasan. Kerana balasan Allah Subhanahu Wa Taala pasti dia akan dapat, sama ada di dunia ataupun lagi di akhirat. Tapi sebab itu kita haruslah kita menyelesaikan sesuatu yang kita lakukan kezaliman pada orang lain, diselesaikannya di dunia ini. Kerana kalau perkara itu dibawa di akhirat, maka lebih parah, lebih bahaya. Nah, ada soalan? Mungkin boleh tanya lagi pasal nak ikhwar dekat tak dengar. Orang itu melakukan pembunuhan, jadi dia akan melakukan kisah. Setelah kisah dijalankan terhadap diri dia, pembunuhan tadi apakah terlepas daripada dosa di akhirat dari hukuman Allah? Kerana kalau dia sudah dilaksanakan ke atasnya kisah misalnya, maka dia tidak akan dibalas di akhirat, kerana dia telah dapat balasan yang Allah tentukan di dunia. Jadi kalau ketentuan yang Allah tentukan adalah pembunuhan, maka dia telah dibunuh di dunia, maka telah selesai perbalahan dia dengan orang tersebut. Perbalahan tersebut telah selesai, jadi tak adalah dia perlu risau tentang perbalahan tersebut. Tapi kalau perbalahan tersebut telah selesai, maka dia tak akan bawa di akhirat, dan dia akan tetap akan berdepan di depan mahkamah Allah tentang perbalahan dia dengan seseorang. Nah, ada soalan lain? Nah, apa? Ada? Okay. Ada soalan ikhwah online? Tak ada. So, kalau tak ada, kita pergi sanjungkan lanjutnya. Kita pergi pada hadis yang 1085. Silakan akhir Misran.
An Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza amsaka rajula wa qatalahu akharu yuqtalu alladhi qatala wa yuhbasu alladhi amsaka rawahu Daraqutni mausulan wasahahu ibnu Qatani wa rijaluhu thiqatun illa ana Baihaqi ruju'al marsala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada seorang memegang orang lain, kemudian ada orang lain yang membunuhnya, maka pembunuh itu harus dibunuh dan yang memegang dipenjara. Hadis Mas'ul menurut Ad-Daraqutni, sahih menurut Ibnu Al-Qatan. Para perawinya dapat dipercaya, namun Al-Baihaqi lebih menilainya sebagai hadis mursal. Kejelasan kalimat. Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebut dalam kitab Al-Irsyad, sanad hadis ini berdasarkan syarat Muslim. Pendapatku menunjukkan bahawa sanad pada Al-Daraqutni yang diriwayatkan dari hadis Abu Daud Al-Hafri dari As-Sauri dari Ismail bin Umayyah dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW al-hadis. Kemudian Al-Hafiz Al-Baihaqi berkata, hadis serupa yang diriwayatkan bukan dari Abu Daud Al-Hafri dari As-Sauri atau lainnya dari Ismail bin Umayyah lainnya dari Ismail bin Umayyah adalah mursal. Inilah yang benar. Kemudian menyebutkan pendapat Ibnu Katsir sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu. Tafsir hadis. Hadis ini merupakan dalil bahawa bagi yang memegang hanya dihukum penjara, tetapi ia tidak disebutkan untuk waktu berapa lama. Hal itu dikembalikan kepada kebijaksanaan penguasa untuk menentukan yang terbaik. Sedangkan kisah atau denda diwajibkan bagi pelaku pembunuhan. Inilah pendapat Al-Hadawiyah, Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah berdasarkan hadis bab dan firman Allah. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu. Al-Baqarah ayat 194. Malik An-Nakai dan Ibnu Abi Layla berpendapat bahawa keduanya harus dibunuh kisah, kerana keduanya bekerjasama untuk membunuhnya. Seandainya tidak dipegang, mungkin ia tidak akan terbunuh. Pendapat tersebut dibantah bahawa teks hadis melarang untuk menggabungkan seseorang pada satu hukum, kerana kes itu sama dengan penggali sumur dengan seseorang yang membunuhnya dengan cara menjatuhkan lainnya ke dalam sumur. Maka yang bertanggungjawab adalah yang berbuat demikian dan bukan penggali sumur berdasarkan kesepakatan ulama. Akan tetapi hadis ke-16 mendukung pendapat yang pertama yang dijelaskan pada pembahasan yang akan datang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadis yang bersama kita ni, hadis 1085. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila ada seorang memegang orang lain, kemudian ada orang lain yang membunuhnya, maka pembunuh itu harus dibunuh dan yang memegang dipenjara. Hadis mausul menurut Ad-Daraqutni, sahih menurut Ibnu Qattan, perperawinya dapat dipercayai. Namun Al-Baihaqi lebih menilainya sebagai hadis mursal. Jadi mana hadis ini hadis mursal, mana tidak, hadis ini tak sahih lah. Jadi kita lihat hadis yang bersama kita ini.
Nabi SAW telah menentukan barang siapa yang memegang seorang lelaki, dia tukang pegang je. Lalu orang lain yang membunuhnya dibunuh. Yang memegangnya ditahan ataupun dipenjarakan. Di sini menunjukkan bahawa Nabi membezakan di antara pembunuh dengan yang memegang. Tapi dalam masalah ini kita lihat ada khilaf ulama. Kerana si yang memegang orang tadi, sebenarnya kalau dia membantu kepada orang yang menyuruh, yang hendak membunuhnya, memegang dia. Jadi dengan itu ulama dalam masalah ini ada khilaf berkenaan dengan adakah orang ini adalah orang yang bersengkongkol untuk membunuh orang tersebut atau dia tidak dijadikan sebagai pembunuh. Dalam masalah ini akan dibincangkan berkenaan dengan Nabi kalau yang membunuhnya sehingga bunuhnya itu adalah sekelompok golongan yang banyak pun mereka akan dibunuhkan. Ini dalam hadis yang akan datang akan menerangkan. Jadi menunjukkan masalah itu ada khilaf kerana hadis tersebut. Jadi pada hadis ini menunjukkan bahawa siapa yang menjadi sebab pembunuhan atau siapa yang membunuh orang tersebut, maka dia dengan jelas dia akan dibunuh. Tapi siapa yang tidak membunuh, memegang saja, maka dikhilafkan tentang adakah dia dibunuh juga ataupun tidak. Dalam masalah ini, seseorang yang melakukan perbuatan yang terkutuk untuk membunuh saudara Islam mereka, maka perbuatannya adalah dikecam. Perbuatannya adalah perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala murkai. Jadi kita akan ada soalan-soalan ikhwan dan akhwat. Akhwat tadi ada soalan? Ada. Okey, ikhwan. Ikhwan online ada soalan? Enam. Okey, kalau ada, teruskan. Tadi 1086. 6. Wan Abi Rahman bin Abdurrahman. Wan Abi Rahman bin Bailamani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala musliman bi mu'ahadin wa qala ana aula man wafa bi zimatihi akhrajahu Abdul Razaki Hafaza Mursala wa wasalahu Darul Qutni bi dzikri bini Umar fihi wa isnaduhu marsuli wahid. Dari Abdurrahman bin Al-Bailamani bahwa Nabi SAW pernah mengikat seorang Muslim kerana membunuh orang kafir yang terikat perjanjian. Yang bersabda, aku orang lebih utama melaksanakan perjanjian. Hadis Abu Razak secara mursal, hadis Mausul menurut Al-Darqutni dengan penyebut Ibnu Umar, namun sanad maf'ulnya lemah. Penjelasan kalimat Abdurrahman bin Abdul Bailamani didaifkan oleh jamaah ulama, maka tidak bisa dijadikan hujah hadis masyhur yang diriwayatkan sendirian. Lalu bagaimana kalau hadis itu mursal, bertentangan dengan hadis lainnya? Pada sanad rawal hadis itu terdapat Ibrahim bin Muhammad bin Ali Abi Laila yang dikenal dhaif.
Hadis sudah dibahas pada bahagian terdahulu. Baik, alhamdulillah. Hadis yang bersama kita ni Abdurrahman bin Bailamani. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membunuh seorang muslim yang membunuh seorang muahad. Muahad adalah orang yang telah diberikan aman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada Nabi ataupun orang kaum muslimin yang lain, tak kira siapa yang diberikan aman oleh mungkin satu orang Islam, walaupun dia mungkin orang yang tak terkenal sebagainya, memberikan aman pada seseorang. Kalau dia berikan aman, orang itu sebenarnya adalah orang yang aman, tak boleh diganggu dan sebagainya. Jadi orang ini telah membunuh seorang muahad. Jadi dia telah membunuh orang yang telah diberikan perjanjian. Jadi dengan melakukan ini, maka dia pun dibunuh. Sedangkan kita tahu bahawa Nabi SAW telah bersabda hadis yang lain, tidaklah dibunuh seorang kafir disebabkan dia tidak dibunuh seorang yang membunuh seorang muslim membunuh orang kafir. Itu dasarnya. Tapi kerana orang ini adalah orang yang telah diberikan aman, diberikan perjanjian, maka pembunuhan ini kepadanya adalah perkara yang salah. Jadi dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aula man waffa bi zimmati. Aku orang yang lebih utama melaksanakan perjanjiannya. Perjanjiannya memberikan keamanan pada orang tu. Jadi dengan seorang muslim tadi membunuh orang tadi, maka dia dibunuh disebabkan perkara tersebut. Jadi dengan itu bahawa kita lihat sesiapa yang telah diberikan, mungkin ada perjanjian dalam negara Islam sebagainya, maka tak bolehlah sesiapa boleh mencemarnya dan membunuhnya. Jadi itu adalah sebagaimana kita lihat Nabi SAW sangat prihatin terhadap perjanjian yang dilakukan pada, walaupun orang tu orang kafir, maka perjanjian yang telah dilakukan itu dilaksana ataupun dia diberikan penghargaan terhadapnya. Tak bolehlah seorang muslim yang lain mencemarnya dengan membunuh orang tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? No. Soalan? Termasuk ada di Malaysia atau di Singapura. Nah, kalau kita negara kan secara kita mungkin sebalik kita lihat, tapi kita di sini dalam tenangan komersial ataupun jadi pada dasarnya kalau kita tinggal di satu negeri walaupun dia bukan Islam misalnya, jadi kita lihat kita sebenarnya sedang mendapat keamanan daripada mereka. Jadi dengan itu tak bolehlah kita juga mencemarkan apa yang telah diberikan kepada kita keamanan dan sebagainya. Jadi tak bolehlah kita melakukan sesuatu perkara yang boleh membunuh orang lain. Jadi dengan sebab kita lihat pembunuhan itu adalah salah kerana dasar pembunuhan itu tidak ada sesuatu yang mewajibkan kita membunuh. Jadi tak bolehlah kita membunuh. Jadi itu saja. Bagi kita pergi pada yang lain. Ada lagi soalan? Kita teruskan. Silakan. ini hadis 1087. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala utila gulamun ilatan faqala Umaru
lau staraka fihi ahlul son'aha laqatal tuhum bihi. Akhrajahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ada seorang anak muda yang dibunuh secara misterius. Lalu Umar berkata, jika penduduk Sana'a ikut serta dalam pembunuhan itu, pastilah aku kisah mereka semua kerana pembunuhan tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penjelasan kalimat. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalan dan Nabi dengan lafaz bahawa Umar menghukum kisah terhadap 7 orang penduduk Sana'a kerana mereka membunuh seorang laki-laki. Diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad rawi yang berbeza dari hadis Ibnu Al-Musayyib. Umar menghukum kisah terhadap 5 atau 6 orang yang membunuh seorang secara rahsia, misterius. Lalu berkata, seandainya penduduk Sana'a bersatu membunuh seorang, pastilah saya melakukan hukum kisah kepada mereka semua. Ada cerita mengenai hadis ini yang diriwayatkan At-Tahawi dan Al-Baihaqi dari Ibnu Wahab berkata, Jarir Ibnu Hazim menyampaikan hadis kepadaku bahawa Al-Mughirah bin Al-Hakim menerima hadis itu dari ayahnya. Dia menyebutkan ada seorang wanita Sana'a ditinggal pergi suaminya dengan meninggalkan seorang anak laki-laki, bukan dari hasil perkawinan keduanya, tapi isteri lainnya. Anak tersebut bernama Asfil. Kemudian perempuan tersebut menjadikan seorang lelaki sebagai kekasihnya. Perempuan itu berkata, anak itu mengganggu kita, mengetahui aib kedua, maka bunuhlah. Namun si lelaki menolak. Maka si perempuan menjaga jarak dengan si laki-laki. Namun akhirnya si laki-laki menuruti kemauan si perempuan, kekasihnya. Maka bersepakat membunuh si anak tersebut dengan dibantu oleh seorang pembantu budaknya dan orang lainnya. Mereka membunuhnya lalu anggota badannya dipotong-potong. Mutilasi, diletakkan ke dalam sebuah wadah, gentok, lalu dilemparkan ke dalam sumur yang tidak air yang berada di pinggiran desa. Al-Kisah disebutkan bahawa kekasihnya ditangkap dan mengakui perbuatannya, dan akhirnya semua yang terlibat mengakui perbuatan tersebut. Lalu Yala mengirim surat pada saat itu Gamno di daerah Yaman minta fatwa akan hal tersebut kepada Umar. Maka Umar menulis jawapan yang memerintahkan untuk mengisahkan mereka semua, lalu berkata, demi Allah, seandainya seluruh penduduk Sana'a bersekutu untuk membunuhnya, maka akan saya kisah semuanya. Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahawa Umar berpendapat bahawa sekelompok orang harus dikisah, dibunuh apabila bersekutu membunuh seorang. Zahir hadis menunjukkan walaupun mereka tidak terjun langsung dalam pembunuhan. Maka kami sampaikan sebelumnya bahawa hadis ini merupakan dalil dari pendapat Malik dan An-Nakhai dan perkataan Umar, seandainya mereka bersekutu, yakni berpendapat saling tolong menolong, bersepakat saling tolong menolong adalah dalil terhadap hal tersebut. Pendapat Malik dan An-Nakhai, ulama berbeza pendapat terhadap jamaah yang dikisah kerana pembunuhan satu orang. Pertama, sependapat dengan Umar, inilah pendapat mayoritas ahli fikih, riwayat dari Ali dan lainnya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu tentang 2 orang yang bersaksi atas seseorang yang mencuri. Maka Ali memotong tangannya. Kemudian 2 orang tersebut datang lagi membawa orang lain dan berkata, sebetulnya orang ini yang mencuri. Kami salah membawa orang yang pertama sebagai terdakwa.
Namun Ali tidak melaksanakan berdasarkan saksi keduanya, lalu mewajibkan kepada dua orang yang mengadu untuk membayar denda pada terdakwa pertama yang keliru. Dia menambahkan, seandainya saya ketahui bahawa kalian berdua sengaja melakukan hal tersebut, pasti saya potong kedua tangan kalian. Dan tidak ada perbezaan antara kisah atau jiwa dan anggota badan lainnya. Kedua, pendapat An-Nasir, Asy-Syafi'i, jamaah ulama lainnya dan salah satu riwayat lainnya bahawa ahli waris memilih salah seorang daripada mereka. Menurut riwayat Malik, diundi, maka siapa yang keluar namanya ia dibunuh dan yang lainnya membayar diat sesuai dengan presentasinya dengan hujah bahawa rafa'ah mereka diakui cukup satu saja yang dikitab. Sekelompok orang tidak dibunuh kisah semuanya apabila membunuh seorang bagaimana orang merdeka, tidak dikisah apabila membunuh seorang budak. Pendapat ini dibantah bahawa mereka sebenarnya tidak dikisah lebih dari cara terbunuhnya, walaupun setiap mereka adalah pembunuh. Ketiga, pendapat Rabi'ah dan Daud bahawa hukum kisah tidak diberlakukan kisah atau jamaah yang membunuh dan hanya diwajibkan dia demi diciptanya persamaan dan tidak ada dasar hukumnya untuk memilih di antara mereka. Inilah pendapat-pendapat ulama dalam masalah ini. Yang tepat adalah pendapat Daud, kerana Allah Ta'ala mewajibkan kita demi terlaksananya hak. Namun, dalam masalah ini tidak bisa dilakukan. Kemudian mewajibkan kita adalah pidana yang menghilangkan nyawa seandainya ia terbunuh kerana perbuatan mereka. Namun tidak semuanya adalah pembunuh. Maka bagaimana mereka semua harus disiksa? Sebagaimana pendapat jumhur ulama. Namun yang benar itu apabila sesuai dengan pendapat An-Nasr. Seandainya setiap mereka adalah membunuhnya, maka harus diketahui. Seandainya setiap mereka adalah pembunuhnya, maka harus diketahui bahawa masing-masing mereka memukul secara berurutan. Masing-masing mempunyai peranan pada kematiannya. Jumhur ulama menolak pendapat tersebut kerana tidak mungkin mengetahui bahawa ia meninggal kerana perbuatan mereka atau sebagian saja. Seandainya dipastikan bahawa setiap orang pukulannya menyebabkan kematiannya, namun tidak bisa dilakukan bahawa tidak bisa ditentukan bahawa ia meninggal kerana pukulan mereka semua. Maka dalam masalah ini bahawa yang pertama memukul tidak bisa dijadikan standard sebagai pelaku yang pertama. Sedangkan penentuan hukum Umar itu adalah perbuatan sahabat dan tidak bisa dijadikan hujah. Dan anggapan bahawa itu merupakan ijma' adalah tidak bisa diterima. Itu tidak wajib kisah atau sekelompok orang kerana membunuh satu orang, maka yang diwajibkan membayar diat untuk satu orang sebagai pengganti dari orang terbunuh. Ada yang berpendapat setiap mereka harus membayar diatnya, namun pendapat ini bertentangan dengan ijma'. Inilah yang kami tetapkan dalam masalah ini. Dan pendapat yang kuat menurut kami adalah pendapat yang menegaskan bahawa sekelompok orang yang membunuh satu orang harus disiksa semuanya. Hal ini tidak kami tegaskan berserta dalil-dalil yang memperkuatkan pada kitab Hawashi Dawi An-Nahar. Dilengkap pada catatan kaki tentang Al-Abasa Al-Musaddah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebagai hadis Ibnu Umar tadi,
Ini yang tadi saya terangkan daripada yang awal tentang kalaulah berlakunya pembunuhan yang dilakukan adalah bukan satu orang tapi sekelompok orang. Sebenarnya hadis yang bersama kita ini menunjukkan bahawa Umar radhiyallahu anhu telah mengatakan hasratnya untuk melakukan kisos walaupun orang yang membunuhnya seluruh penduduk Sana'a. Sana'a ni dekat Yaman. Di Yaman, penduduk Sana'a kita mungkin tak tahu berapa ramai, beribu ataupun beribu orang. Tapi menunjukkan bahawa kalau dikasih permisalan, kalau penduduk Sana'a yang banyak, yang ramai gitu, dia akan laksanakan hukum kisah kepada orang tersebut. Menunjukkan bahawa pelaksanaan kisah kepada kumpulan yang ramai juga dibenarkan. Daripada hadis bersama kita ini menunjukkan perkara tersebut. Jadi berkenaan dengan ini, kita lihat ulama telah berkhilaf tentang adakah dia boleh lakukan ke tidak sebagainya. Okay. Jadi kita lihat kisahnya juga ada khilaf di antara ulama berkenaan kisah tersebut. Sebagai hadis yang didatangkan tadi, ada kisah yang diceritakan tadi adalah kisah yang sebab kenapakah orang yang membunuh tadi dibunuh. Dia lakukan persengkokolan dengan kumpulan yang ramai untuk membunuh orang tadi. Jadi kita dengan perbuatan ini semua yang terlibat dijatuhkan hukuman qisas. Menunjukkan bahawa boleh kumpulan yang besar diqisas di atas pembunuhan seorang. Jadi kita lihat daripada hadis yang bersama kita menunjukkan bahawa jangan rasa boleh larikan diri daripada dilakukan qisas. Contoh yang lain yang dilakukan adalah sama yang dilakukan ke atas Nabi SAW. Mereka rancangnya untuk membunuh Nabi dengan ramai-ramai pemuda-pemuda untuk membunuh secara serentak. Dalam masalah ini menunjukkan juga bahawa dia tak berlaku kerana Allah SWT pelihara Nabi SAW. Tapi di sini menunjukkan bahawa boleh berlaku dengan orang melakukan beramai-ramai. Perbuatan membunuh dengan beramai-ramai itu adalah perkara yang boleh berlaku bagaimana yang telah dirancangkan untuk dilakukan ke atas Nabi SAW. Tetapi Allah SWT tidak menjadikannya. 6. Jadi kita lihat sebelum kita Akhi Rizwan minta saya buat pengumuman. Saya nak minta saranan bila buka kelas lepas Ramadan. Akhir kelas 6 April rasanya. InsyaAllah ada yang beri tamar untuk Ramadan nanti. Ini macam mana Akhi Rizwan maksudnya? Boleh jelas? Maksudnya
Tamar tu maksudnya apa? Ustaz? Ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, 6 April 6 April tu untuk akhir kelas sebelum Ramadan. Jadi pasal 13 minggu hadapannya kita dah mula Ramadan kan. Jadi 6 April tu akhirlah. Jadi buka kelas lepas Ramadan tu hantar minta saranan lah bila nak buka. Yang tamar tu ada ikhwah kita yang dah infakkan tamar, jadi nanti insyaAllah 6 April nanti Ana akan bawakan. Sebelum tu nanti Ana akan hubungi anda pasal tamar. Seperti biasa macam tu. Akhir Rizwan kata berkenaan dengan masa untuk dibuka. Jadi bila buka kelas Ramadan kita tutup kan. Naam. Bila buka Syawal. siapa nak saranan? Saranan. Cuba ni. 2 minggu berehat. Masuk holiday lagi. Apakah kita akan mula pada bulan itu ataupun Boleh saran? Naknya bila? Jadi kita tutup kelas 6 hari bulan April. Naam. Balik kita 6 hari bulan April akhir Ustaz. Tutup 13. Makna satu Ramadan tu dah tutup lah. 25 bulan 5. Jadi 6 hari bulan April apa dia? Akhir kelas. Akhir kelas. Okey. Naam. Okey. Jadi akhir kelas 6 hari bulan April. Dan ada ikhwah telah memberikan infak untuk tamar. Jadi insyaAllah pada 6 April akan harap semua dapat datang untuk dibagikan tamar tersebut. Betul kan? Akhirnya. Naam Ustaz. Sah. Jadi kita pada 6 hari bulan April harap semua boleh datanglah untuk kita mengambil hajat kawan-kawan kita supaya semua tamar-tamar yang diberi ini dimakan oleh pelajar-pelajar. Alhamdulillah. Dan tentang ini juga ada iklan. Dan juga kita akan adakan iftar di Vietnam untuk bulan Ramadan. Sepanjang bulan kita akan lakukan seperti mana tahun lepas lah. Jadi siapa yang hendak mengambil bahagian boleh hubungi Akhil Rizwan dan bolehlah kita uruskan dia punya tafsir sa'im tersebut. Mudah-mudahan kita dapat bahagian daripada memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa tersebut, insyaAllah. Dan kita rancang Vietnam dan Cambodia. Vietnam dan Cambodia, tengok berapa pungutannya insyaAllah. Kalau pungutan banyak akan diagihkan kepada Cambodia juga. Semoga Allah memudahkan kita insyaAllah. Amin Allahumma amin. Jadi sesiapa yang mungkin masa balik ni kita ada nak saran-saran, boleh saran dengan melalui WhatsApp sebagainya untuk sarankan bila dibuka kelas insyaAllah. Jadi semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik, hidayah, dapatlah kita mengharungi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik kemampuan kita. Nah, itu je. Jadi kalau ada soalan, masih tak ada. Okey, ala kulihat tak ada masa dah habis. Kita akhirilah sesi kita. Kalau tak ada soalan, kita akhiri sesi kita dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika
nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ya Ustaz. Ila liqa. Jazakallah khair.